Al-izlaq. Ya, izlaq. Baik. Ya. Okey, dari segi bahasa, izlaq ini maksudnya lancar ataupun tergelincir. Jadi kita tak fokus kepada bahasa. Kita tengok dari segi istilah. Istilah hukum tajwid. Baik. Ya, dalam istilah hukum tajwid, al-izlaq ini didefinisikan dengan dia kata khurujil harfi bisuhulatin wa yusrin. Keluar ataupun menyebut huruf dengan mudah, sahlah, kan? Sahlah dengan yusr. Sebutan huruf bila kita sebut tu dia sebut dengan mudah, indan nutqi bihi. Semasa kita sebut huruf-huruf hijaiyah ni, maka sebutannya dengan mudah, dengan lancar. Sebab apa? Li khurujihi min zalqil lisan atau zalqish syafah. Izlaq ni ambil daripada inilah, zalqi. Maka lahirlah sifat izlaq. Iaitu sebab apa kita mudah nak sebut? Sebab huruf-huruf itu dia berada pada hujung lidah, zalqil lisan, hujung lidah, dan juga zalqish syafa, di hujung bibir. Okey, kita buat satu analogi macam ni lah, kan? Satu analogi macam ni. Dalam sebuah kelas, ya, dalam sebuah kelas ada 6 orang pelajar yang duduk dekat dengan pintu. Ya. Okey. Apa di kelas tu ada 29 orang pelajar. Ada 29 orang pelajar. 6 orang pelajar duduk dekat dengan pintu. Dan lagi 23 orang duduk di jauh daripada pintu, mungkin duduk dekat tengah-tengah kelas ke, hujung kelas ke. Maka yang mana yang lebih mudah nak keluar kelas? Kalau kita nak suruh keluar, yang mana yang mudah nak keluar? Mestilah yang 6 orang ini. Yang inilah yang namanya izlaq, sebab dia duduk dekat dengan tempat tempat bunyi huruf, tempat keluar huruf. Iaitulah hujung lidah dengan bahagian bibir. Sebab tu mudah kita nak sebut. Itu namanya izlaq. Ya, izlaq. Contoh lainlah, antara penduduk yang tinggal dengan sempadan. Mungkin kalau kita ni duduk dekat sempadan, kalau sebelah utara tu, duduk dekat dengan UUM dekat sempadan sana tu, dengan kita duduk di Johor ni, yang mana yang mudah nak keluar? Maka yang dekat dengan sempadan itulah. Maka yang duduk dekat sempadan itulah yang namanya izlaq. Sebab dia mudah untuk keluar. Itu satu analogi lah untuk kita faham. Ya? Baik. Jadi maksudnya, apabila huruf izlaq ini, dia mudah keluar, jadi sebutannya pun adalah ringan dan lancar. Nak sebut dia mudah aja. Sebutan yang mudah, yang ringan dan yang lancar. Okey. Jadi huruf izlaq ini ada berapa? Ada 6. Semua huruf hijaiyah ada 29. Maka 6 ini adalah huruf izlaq. Apa dia? Yang ini. Farra min lubbin. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Farra min lubbin. Okay, ya. Itu berkenaan dengan huruf izlaq.
farra min lubbin. Baik. So daripada 6 farra min lubbin ni, tadi kalau kita tengok kepada yang dibahaskan oleh para ulama, dikata dekat sini huruf yang mudah keluar. Sebab apa? Dia berada pada zalqil lisan. Satu, dia berada pada hujung lidah. Dan yang kedua, zalqis syafah, hujung bibir. Baik. Soalannya adalah, ya, daripada 6 huruf ini, fa, ra, mim, nun, lam, ba, yang mana berada pada hujung lidah dan yang mana berada pada hujung bibir. Farra min lubbi. Baik. Ya. Para ulama menyatakan ada 3 huruf yang berada pada hujung lidah dan 3 huruf berada pada hujung bibir. 3 huruf yang berada pada hujung lidah adalah ra, ya, nun dan juga lam. Ra, nun, lam. Kan? Ra, nun, lam. Dia berada pada hujung lidah. Ra, nun, lam. Ya. 3 huruf yang berada pada hujung bibir adalah fa, mim dengan ba. Cuba sebut, kan? Af kan? Af, mim. Kan kita rapatkan biar kita mim. Ya. Ba, bi, bu. Ab, am, im, am, im, ab, ib, up, af, if, uf. Dia berada pada hujung bibir. Ada 3 huruf yang berada pada hujung bibir dan ada 3 huruf berada pada hujung lidah. Baik. Ya. Okey. Bila kita belajar tentang sifat huruf ni, ini yang paling penting. Ya, tanbihun. Kalau kita belajar dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab Jawi sebagainya, dia ada tanbihun, penting. Okey, baik. Apa pentingnya? Sifat yang kita belajar, yang kita bincangkan pada pagi ini dengan besok, izlaq dengan ismat, dia para ulama sepakat. Ya, ulama tajwid, ulama qurra sepakat menyatakan 2 sifat ni, izlaq dengan ismat ni, tidak ada kaitan dengan ilmu tajwid. Cuma mereka bahaskan dan mereka masukkan juga, kan? Sebab dia berkaitan dengan ilmu sorof. Jadi bila kita baca Quran, sifat izlaq ini, sifat ismat ni, dia tak ada kaitan dengan tahsin, untuk tahsin Quran. Yang ada sifat berlawanan tu hanya 4 yang kita belajar sebelum ni. Hamas dengan jahar, ya, itbaq dengan infitah, syiddah dengan rokhawah. Yang tu memang berkaitan rapat. Ya? Dan izlaq ni dia tak ada. Tapi kenapa dibincangkan juga? Sebab dia kata, ya, sebab Al-Quran ini dia berasal daripada bahasa Arab. Maka di dalam bahasa Arab, bila kita nak sebut bahasa Arab, dia ada yang terdiri daripada 3 perkataan, 4 perkataan, 5 perkataan dan sebagainya.
Jadi, di dalam bahasa Arab, sesuatu kalimah Arab yang terdiri daripada 4 perkataan dan lebih, ya, 4 ataupun lebih perkataan, mestilah di dalam perkataan tersebut, maaf ya, yang terdiri daripada 4 ataupun lebih huruf. Ya, bila kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada kalimah yang terdiri daripada 3 huruf yang dikata fi'il sulasi. Nak bina satu kalimah tu, dia daripada 3 huruf. Ada yang satu kalimah tu dia dibina daripada 4 huruf. Ada 5 huruf dan sebagainya. Maka para ulama, ya, bahasa menyatakan mana-mana kalimah Arab yang terdiri daripada 4 huruf dan ke atas, 4, 5, 6 ke atas, mestilah di dalam kalimah tersebut terdapat 1 huruf izlaq. Kalau satu kalimah Arab yang terdiri daripada 4 huruf ataupun 5 huruf, 6 huruf, dia tidak ada satu pun huruf izlaq, itu bukan daripada bahasa Arab. Itu bahasa pinjaman. Inilah yang penting bila belajar tentang izlaq ni. Nak tahu yang itulah. Ya, saya ulang ya. Di dalam kalimah Arab, satu kalimah Arab yang dibina daripada 4 huruf dan ke atas, maka para ulama bahasa menyatakan mesti dalam kalimah itu ada 1 huruf izlaq, sama ada fa ataupun ra ataupun mim, nun, lam, ba. Kalau kalimah Arab kan yang dibina daripada 4, 5, 6 huruf, tidak ada satu pun huruf izlaq di dalam kalimah tersebut, maka dia bukan daripada bahasa Arab. Dia daripada bahasa lain yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Itu sahaja yang dibincangkan. Ya, jadi al-izlaq ni dia tidak ada kaitan dengan ilmu tahsinul Quran, ilmu tajwid. Tapi dia berkaitan dengan ilmu bahasa Arab ataupun ilmu sharaf. Ya, jadi saya rasa saya tak nak kita pun kalau kita tengok kepada huraian-huraian para ulama, dia tak bahas panjang lah tentang izlaq ini. Ini kalau nak ambil contoh lah. Ya, ada 6 huruf tersebut. Fa, ra kan, fil, fulki, fa kan, fa. Fa kan, kalau sebut huruf fa, dia duduk ujung kan. Fa, cepat tak keluar? Cepat, fa. Kita jangan bayangkan huruf ini menggunakan kefahaman kita, tak boleh. Kita kena menggunakan ikut fahaman orang Arab. Sebab kita belajar ni huruf Arab, maka kena fahamkan macam mana orang Arab faham. Okey, huruf fa. Fa, cepat dia keluar. Kalau nak bandingkan dengan huruf ain. Ain huruf ain. Ain dekat mana? Dekat bahagian ni. Tengah ni. Jadi dia nak keluar tu jauh untuk keluar. Ain kan jauh. Fa dekat je. Fa terus keluar. Itu namanya izlaq. Dia duduk di hujung lidah dengan hujung bibir dan sebutannya mudah, cepat sebab dia mudah untuk keluar. Sebut kha. Kan? Kha. Kha ada tak dalam izlaq? Tak ada. Sebab kha kan? Kha. Dia jauh untuk keluar. Ya? Qaf pun sama. Qaf. Jauh.
do kan, do dia berada pada dekat bahagian gigi kan, dekat bahagian tempat tumbuh gigi kan, do kan, do nak keluar ke mulut jauh. Ini berdasarkan kefahaman orang Arab. Kita jangan argue bahasa kita. Sebab kita belajar bahasa Arab, kita kena faham mengikut macam mana orang Arab faham. Itulah yang dinamakan dengan al-izlaq. InsyaAllah besok kita sambung tentang al-ismat. Kemudian selesai sifat yang berlawanan, pada minggu depan kita ambil sifat yang tidak berlawanan pula. Baik. Ada apa